Memalukan sekali lagi, Mat Jargon kantoi menipu. Wow, itu antara kenyataan media. Benarkah Mat Jargon menipu, sahabat semua? Ini yang menarik saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan apakah penipuan, pembohongan yang dikatakan oleh Mat Jargon ini? Dan satu perkara lagi yang menarik juga untuk saya kongsikan hari ini adalah kita lihat ya pemimpin Mat Jargon ini termasuk juga yang membuat kenyataan kelihatannya mereka masih kemaruk ya dengan jawatan Perdana Menteri ini. Masih berebut, masih menamakan calon-calon. Kononnya individu-individu ini sesuai untuk menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wow, memang sudah gila kuasa agaknya mereka nih ya. Tidak habis-habis ya dengan jawatan Perdana Menteri, tidak habis-habis mau menebuk atap dan sebagainya. Jadi sahabat semua, sebelum saya teruskan untuk dua perkara ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. So, katanya dalam kegiatan media ini, sah tidak betul dakwaan penipuan ahli Parlimen PN. Tiada 5 pengarah bebas MASB ditamatkan perkhidmatan. Jadi itu dia pengesahan yang kita dapat ya daripada kenyataan media ini. Ya, kalau kita lihat terbukti bahwa dakwaan pemimpin Perikatan Nasional Mat Jargon kononnya 5 pengarah bebas Malaysia Airport Holding Sdn Bhd diberhentikan adalah tidak betul. Ya, lapor bernama MASB menjelaskan pengarah terbabit tidak dilantik secara kontrak, tetapi dilantik dan terus berkhidmat dalam lembaga pengarah. Pengarah-pengarah ini katanya tidak diberikan notis pemberhentian. Sebarang perubahan dalam komposisi lembaga pengarah MASB akan diumumkan kepada Bursa Malaysia. Berikutan, syarikat ini adalah entiti senaraian awam, kata MASB. Jadi, sebelum ini, Wan Faizal atau Mat Jargon ini memberitahu dia mendapat kabar kononnya 5 ahli lembaga pengarah bebas bukan eksekutif MASB telah ditamatkan kontrak. Tindakan tersebut dakwa ahli Parlimen Macang berkenaan setelah membantah penjualan saham MASB dengan nilai yang disifatkan sebagai tidak adil atau tidak munasabah. Sehubungan itu, Wan Faizal mendesak Jabatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC menyiasat hal tersebut yang didakwa menjejaskan para pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan juga kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Dan dalam masa yang sama juga, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkenaan memberitahu beberapa NGO dan pencarum akan berhimpun untuk menyatakan bantahan mereka kepada entiti-entiti kewangan rakyat terbabit. Jadi ini sahabat semua ya, kenyataan-kenyataan ya daripada pihak pembangkang yang mana kita lihat ya mereka ni sanggup ya membuat kenyataan yang dikatakan kenyataan yang tidak betul, kenyataan yang tidak tepat ya demi untuk memburukkan ya MASB yang juga turut mengaitkan kerajaan hari ini, terutamanya Perdana Menteri kita. Itu antara mesej ataupun motif mereka sebenarnya, yaitu cuba untuk menyalahkan Perdana Menteri kita. Semua salah Perdana Menteri sekarang ini. Ya, alih-alih pemimpin bersatu keluar daripada bersatu pun mungkin tidak lama lagi mereka akan salahkan Perdana Menteri, salahkan kerajaan. Sedangkan hakikatnya ramai pemimpin-pemimpin bersatu kini yang telah keluar daripada bersatu ini kerana sudah tidak mulai yakin dengan kepimpinan yang ada dalam bersatu. Prinsip yang sanggup dilanggar demi untuk politik, demi untuk kepentingan individu-individu tertentu. Ya, kerana itu mereka mengambil keputusan untuk keluar daripada bersatu. Tapi yang disalahkan mungkin di masa depan yang disalahkan Perdana Menteri kita, kerajaan hari ini. Jadi berbagailah ya kenyataan-kenyataan yang cuba mereka buat untuk mengelirukan rakyat, untuk memperbodohkan rakyat yang mudah diperbodohkan seperti Walan Tit yang kita tahu mereka ni kelayakan untuk jadi walan adalah harus jadi bodoh. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Dan perkara kedua seperti mana yang saya katakan awal tadi,
tidak habis-habis lagi dengan jawatan Perdana Menteri. Belum pun, ya, jauh lagi, ada 3 tahun lagi untuk pilihan raya umum yang seterusnya. Tapi mereka ini pula seringkali dilihat berebut jawatan Perdana Menteri. Siapa yang lebih layak, siapa yang layak dan sebagainya. Sehingga PAS menyatakan mereka lebih layak. Bersatu pula tidak, kami lebih layak, Muhyiddin lebih layak. Itu antara kenyataan-kenyataan mereka. Tapi hari ini sekali lagi Mat Jargon mengatakan bahwa antara individu-individu yang layak untuk dilantik sebagai Perdana Menteri adalah Muhyiddin katanya, Hamzah, lepas tu Tuan Ibrahim dan Samsuri. Ya, ini antara yang layak untuk jadi Perdana Menteri. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Mat Jargon. Katanya Perikatan Nasional tidak mempunyai masalah untuk mencari pemimpin daripada parti gabungan itu bagi dijadikan calon Perdana Menteri menjelang PRU yang akan datang. Kata bekas Ketua Pemuda Bersatu itu lagi, PN boleh mengatakan lebih daripada satu nama untuk dipertimbangkan dan ditawarkan kepada pengundi nanti. Bercakap kepada Malaysia Kini, Mat Jargon menjelaskan, seseorang pemimpin yang ingin dicalonkan sebagai Perdana Menteri mestilah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak istana, katanya. Wow, ini antara prasyarat yang dinyatakan oleh Mat Jargon. Katanya, seseorang itu mempunyai hubungan yang baik dengan pihak istana. Mari kita lihat. Muhyiddin, adakah dia mempunyai hubungan yang baik dengan istana? Tidak, sahabat-sahabat semua. Muhyiddin sekarang ini sedang dalam perbicaraan, pendakwaan terhadapnya kerana dikatakan telah menghasut, mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong, istana. Kononnya dialah yang layak jadi Perdana Menteri. Tapi tidak dipanggil oleh yang di Pertuan Agong. Akhirnya dia didakwa. Adakah Muhyiddin ini seorang yang layak? Katanya ia mempunyai hubungan baik dengan istana. Nyata tidak, sahabat-sahabat semua. Ya, begitu juga dengan beberapa pimpinan seperti Tuan Ibrahim kalau kita lihat, tapi secara tidak langsung presiden mereka juga seringkali menyanggah, mempertikai titah daripada yang di Pertuan Agong. Hamzah anaknya pula menyorokkan minyak pakai bersubsidi dan banyak lagi lah kes-kes yang menjadi hangat ya diperkatakan oleh rakyat Malaysia. Jadi kalau Mat Jargon ini mengatakan Muhyiddin layak, bagi kita Muhyiddin layak untuk ditolak ya di dalam PRU yang akan datang sekiranya juga mereka mencalonkan dia sebagai Perdana Menteri. Justru katanya lagi Mat Jargon ini salah seorang daripada pemimpin yang boleh dicojolkan ialah Muhyiddin Yassin sendiri. Tonjolkanlah Muhyiddin lagi, kami suka. Sebab dia ini walaupun yang dikatakan oleh Mat Jargon seorang negarawan senior, ada hubungan baik dengan istana katanya. Mau ketawa, ada hubungan baik. Adakah dia ini sekarang pendakwaan, menghasut, mempertikai kuasa raja yang di Pertuan Agong? Adakah itu ada hubungan baik? Iyalah. Jadi tidak hanya pengurus Perikatan Nasional kata Mat Jargon yang dianggap layak oleh Wan Ahmad Faizal. Jadi turut mempunyai hubungan baik dengan Raja-Raja Melayu dan ahli parlimen Macang ialah seorang lagi pemimpin Kanan Bersatu, 2 dari PAS katanya. Pemimpin lain yang boleh ditengahkan, yang lain ialah mempunyai hubungan baik dengan istana ialah Hamzah Zainuddin katanya. Turut berpotensi katanya Dr. Ahmad Samsuri dari PAS. Tuan Ibrahim, kalau dalam konteks hubungan baik dengan Istana Pahang, yang melantik Perdana Menteri ini yang di Pertuan Agong ya. Ini kali lah macam-macam lah ya, dia orang punya alasan dan pelbagai lah ya. Hamzah merupakan Ketua Pembangkang di Parlimen dan bekas Setiausaha Agung Bersatu dan PN sebelum ini dilantik menjadi Timbalan Presiden Bersatu pada awal November tahun lalu. Jadi semalam pemimpin tertinggi PAS Hasim Yassin berkata akar umbi PAS yakin bahawa yang sepatutnya memimpin PN ialah parti tersebut. Malah ada banyak hujah untuk menjustifikasikannya katanya. Jadi faktor ataupun kenyataan pemimpin PAS ini, Marsidul Ampas ini menolak ya Muhyiddin Yassin dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Yang mereka mahu adalah daripada parti PAS katanya, kerana PAS mempunyai 43 wakil Dewan Rakyat, berbanding Bersatu hanya ada 25. Itu antara alasan-alasan yang diberikan oleh lebay-lebay ini. Jadi jelas sahabat semua,
kenyataan Mat Jargon ini yang pertamanya dikatakan telah kantoi ya karena menipu dan berbohong. Jadi kita harapkan satu laporan polis mungkin supaya Mat Jargon ini dikenakan tindakan yang sewajarnya, memanipulasi fakta, memusingkan fakta, cakap ini tapi sebenarnya MHSB buat kenyataan tidak seperti mana yang didakwa oleh Mat Jargon ini. Jadi bagi kita MHSB harus membuat satu tindakan ya, untuk kalau bukan saman ya Mat Jargon ini mungkin buat laporan polis supaya polis boleh buat tindakan susulan untuk siasatan dan sebagainya. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, macam yang saya katakan tadi, mereka ini masih kemaruk dengan jawatan Perdana Menteri. Ada 3 tahun lagi. Tapi mereka sudah berebut jawatan siapa layak dan siapa yang tidak layak. Jadi inilah sebenarnya fokus mereka. Hanya untuk kuasa, hanya untuk jawatan, mungkin juga untuk uang ringgit memenuhi poket mereka. Ya, karena hari ini yang rasa terancam adalah ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin pembangkang ini. Walau bagaimanapun mereka menggunakan isu bangsa dan agama. Kononnya agama terancam, bangsa terancam. Ya, pada pandangan saya yang terancam itu adalah pemimpin-pemimpin mereka. Apabila kocek mereka semakin kosong, tidak dapat menyakal, tidak dapat menyamun, rasuah dan sebagainya. Jadi itulah pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Lalu berikan komennya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapa penkang ke dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.